Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Januari 2022 bersama dengan saya Nosyah Mama Amin. Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah Abu Zahar Ujang mempersalahkan media berhubung kontroversi susulan sidang medianya pada 5 Januari lalu. Ini selepas dia mengisytiharkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki tidak melakukan kesalahan berhubung pemilikan sejumlah saham pada 2015. Semasa sidang media itu, kenyataan media sepenuhnya sebanyak 13 halaman. Muka surat mengandungi keseluruhan kenyataan saya telah diedarkan yang malangnya juga saya dapati tidak dilaporkan secara menyeluruh oleh setengah media sehingga menyumbangkan kepada salah tanggapan di kalangan masyarakat. Terdapat pelbagai isu selain isu berkaitan alegasi salah laku terhadap Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki yang telah diberi pandangan dan pendapat Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, tetapi itu pun tidak disentuh di dalam laporan media. Apatah lagi, video berkaitan sidang media yang itulah cuma memaparkan sebahagian kecil kenyataan. Dalam sidang medianya hari ini, Abu Zahar berkata dia menyedari bahawa LPPR tidak mempunyai kuasa untuk menyiasat salah laku jenayah oleh pegawai SPRM. Dalam pada itu, Abu Zahar juga kesal dengan tindakan 6 anggota LPPR yang mengeluarkan kenyataan tanpa memaklumkannya terlebih dahulu. Ini susulan tindakan mereka yang menyatakan kenyataan Abu Zahar untuk membersihkan Azam daripada sebarang salah laku adalah sepenuhnya pendirian peribadi beliau. Tambahnya, dia sedia disiasat dan menyerahkan kepada budi bicara kerajaan dan yang di-Pertuan Agong untuk menentukan kedudukannya sebagai pengerusi LPPR. Pada sidang media 5 Januari itu, Abu Zahar menjelaskan bahawa saham berkenaan bukan milik Azam tetapi sebaliknya dibeli oleh adiknya atas namanya dan lembaga itu berpuas hati dengan penjelasan Azam. Polis memanggil beberapa pemimpin pemuda PKR susulan perhimpunan semalam yang menggesa Azam Baki meletakkan jawatan. Ketua Pemuda PKR Akmal Nasir berkata, dia dan beberapa lagi pemimpin dipanggil ke IPD Putrajaya esok untuk siasatan mengikut Akta Perhimpunan Aman. Menurut Akmal, mereka akan memberikan kerjasama kepada polis namun bertegas agar ugutan terhadap pemberi maklumat dan kumpulan pendesak perlu dihentikan segera. Selain Akmal, antara yang dipanggil adalah Naib Ketua AMK S. Tiban, Setiausahanya Syukri Razak dan Ketua AMK Wilayah Persekutuan P. Prabakaran. Semalam, sekumpulan anggota AMK berkumpul di depan Ibu Pejabat SPRM bagi mendesak Azam meletakkan jawatan sebagai Ketua Pesuruhjayanya. Konvoi kenderaan yang diketuai Akmal dan Prabakaran itu menuntut kerajaan menyiasat Azam berhubung skandal pemilikan saham termasuk yang dimiliki adiknya. Dalam kenyataan sama, Akmal berkata AMK akan terus memberi tekanan sehingga krisis integriti itu ditangani dengan serius. Sehubungan itu, AMK akan menyerahkan memorandum di hadapan bangunan Parlimen pada persidangan khas 20 Januari ini. Berita seterusnya. Persatuan Pengguna Islam Malaysia menyerahkan memorandum tuntutan pengeluaran KWSP RM10,000 kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob melalui Najib Razak. Penyerahan memorandum itu dilakukan hari ini di hadapan pejabat bekas Perdana Menteri itu di Bukit Pantai, Kuala Lumpur. Menurut pengerusi PPIM Nazim Johan, antara sebab tuntutan tersebut kerana terdapat pencarum yang belum dan masih dalam proses mendapatkan pekerjaan stabil. Sementara itu, seorang pencarum yang hadir sama, Azmi Muhammad Tahir, meminta supaya pengeluaran itu tidak dikenakan sebarang syarat. Saya tak nak mention about banjir. Sebab apa, banjir hanya segelintir negeri saja yang terlibat. Tapi ini PKP dari awal sampai sekarang terkesan
Jadi saya merayu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, mendengarlah rincihan rakyat. Tolonglah, saya merayu. Menurut Azmi, lebih daripada 50,000 orang telah menandatangani petisyen dalam talian yang menyokong pengeluaran RM10,000 secara sekali bayar. Kira-kira 10 orang hadir hari ini untuk menyerahkan memorandum tersebut. Bagaimanapun, Najib hanya berada di situ ketika awal penyerahan memorandum dan terus memasuki pejabatnya tanpa memberi sebarang kenyataan. Sementara itu, sekumpulan orang asli Temiar hari ini menghantar memorandum kepada Pejabat Perdana Menteri berhubung ancaman harimau di Gua Musang. Ia bagi mendesak tindakan serius kerajaan pusat dan negeri untuk menangani punca masalah itu yang mengancam kehidupan orang asli dan haiwan liar. Isu ini berlaku disebabkan oleh aktiviti ataupun pembangunan seperti pembalakan, seperti perlumbungan, seperti ladang-ladang berskala besar. Apabila hutan-hutan ini sudah mengecil, ia sudah tentu habitat di hutan tidak dapat mencari makan, sehinggakan habitat ini sampai ke perkampungan orang asli. Jadi kita tidak salahkan haiwan. Sekarang ini isu kita adalah kesilapan manusia. Manusia itu siapa? Sudah tentulah orang yang berkuasa, iaitu kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Dakwa nasir tindakan pihak berkuasa seperti memasang perangkap dan membaling mercun juga tidak berkesan serta boleh menyebabkan haiwan itu bertambah agresif. Tambahnya, perbincangan bersama orang asli perlu dilakukan dengan mengambil kira adat setempat bagi mengatasi masalah itu. Penyerahan memorandum tersebut turut dihadiri peguam dan aktivis orang asli Siti Kasim. Baru-baru ini, seorang lelaki orang asli maut dibaham harimau dalam kejadian di Kampung Sau dekat Pos Bihai di Gua Musang pada 8 Januari lalu. Susulan diancam harimau liar sejak beberapa hari lalu, sesi persekolahan bersemuka SK Bihai di Gua Musang telah ditangguhkan. Terbaru, seorang guru memaklumkan SK Bala juga di Gua Musang turut diancam haiwan tersebut apabila seekor harimau dikesan berada di luar pagar asrama sekolah berkenaan. Pening, tangan dan kaki kebas, letih. Ini mungkin tanda peredaran darah kurang baik. Cubalah Thomson Activated Ginkgo dengan teknologi aktivasi dari Jepun yang menghancurkan ginkgo biloba dan melekat pada dinding usus untuk penyerapan lebih baik bagi membantu memperbaiki peredaran darah. Kawalan kualiti memastikan ia mudah larut dengan daun muda ginkgo dari Jepun. Untuk peredaran darah yang lebih baik, cubalah Thomson Activated Ginkgo. Ini adalah Medifax untuk Thomson. Kita ke perkembangan berikutnya. Ketua Wanita PKR Johor Napsiah Khamis Maharan tidak berpuas hati selepas dilarang mengedarkan bantuan banjir kerana memakai baju berlogo parti. Ini selepas beliau mendakwa bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dibenarkan ke premis yang sama dengan memakai pakaian Perikatan Nasional. Bercakap kepada Malaysia Kini, Napsiah berkata pada Ahad lalu dia turun padang memberi bantuan kepada mangsa banjir atas kapasiti ahli PKR dan juga pengerusi Badan Kebajikan Bidadari. Ini selepas dia menerima maklumat bahawa mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara di Dewan Serbaguna Pagoh tidak mempunyai bekalan keperluan yang cukup. Tambahnya, kedatangan mereka ke Pusat Pemindahan Sementara itu dengan barangan sumbangan juga pada mulanya disambut dengan baik. Bagaimanapun, selepas beberapa ketika, seorang pegawai memberitahu mereka tidak dibenarkan masuk kerana memakai baju berlogo PKR dan Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh akan tiba melawat kawasan berkenaan. Tambahnya, dia kemudian memasuki dewan itu dengan memakai baju bidadari sebelum menghampiri Muhyiddin untuk bertanya mengapa ada duit standard dalam layanan yang diberikan. Bagaimanapun dakwaannya, Muhyiddin tidak memberikan sebarang reaksi. Napsiah dan kumpulannya kemudian diberitahu oleh polis bahawa terdapat arahan tiada NGO atau parti politik dibenar menghantar bantuan tanpa kebenaran lisan daripada pegawai daerah. Malaysia Kini sedang mendapatkan maklum balas daripada pejabat daerah MUA atas dakwaan berkenaan.
Seorang penceramah bebas dan mutawif mendapat kecaman orang ramai susulan pengakuan terbukanya di laman Instagramnya. Ini selepas beliau mengaku dirinya tidak divaksin dan turut membawa jemaah umrah yang tidak menerima vaksin ke Arab Saudi. Dalam satu hantarannya di Instagram, beliau turut menyatakan bahawa vaksin sudah pupus dan tamat tempoh serta ramai jemaah tidak mengambil vaksin tersebut. Vaksin dipercayai merujuk kepada vaksin meningococcal meningitis yang turut diwajibkan kepada semua jemaah umrah. Bagaimanapun tidak jelas sama ada hantaran itu turut merujuk kepada vaksin COVID-19. Rata-rata pengguna media sosial memberi pelbagai reaksi di ruangan komen dan ada yang memberi amaran rakyat Malaysia mungkin dilarang menunaikan ibadah haji jika perkara ini terus berlaku. Baru-baru ini Kementerian Kesihatan mengesahkan seramai 17 individu atau 14% daripada 122 kes positif varian Omicron membabitkan jemaah umrah didapati tidak menerima suntikan vaksin. Menterinya Khairy Jamaluddin memberitahu pihaknya sedang meneliti alasan 17 jemaah terbabit berhubung perkara itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.